Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali tuan-tuan, puan-puan, anak-anak sekalian di dalam siri video Etika Alam Sekitar. Dan hari ini kita akan pergi ke perkara nombor 2 atau tema nombor 2, iaitu berkenaan dengan pakaian dan fashion. Tapi tuan-tuan, sebelum itu ingin saya memperingatkan di akhir video ini, sekiranya kita dapati ianya memberi manfaat ataupun kita suka tengok video dan memahami berkenaan dengan apa yang kita lakukan seharian yang boleh mendatangkan pencemaran alam sekitar, saya minta tuan-tuan, puan-puan, anak-anak sekalian, adik-adik, anak-anak dan seterusnya untuk menekan butang like, share ataupun kongsi dengan kawan-kawan, sahabat handai, saudara mara dan seterusnya, dan tekan butang subscribe dan loceng, butang loceng. Terima kasih tuan-tuan. Cuba kita buka almari baju, ya, dan tengok di dalamnya berapa banyak ke agaknya baju kita yang ada di dalam almari. Yang ada tu sampai 2 almari pun tak cukup. Dan berapa banyak yang kita, baju-baju itu yang kita telah tidak gunakan selama setahun atau 2 tahun ataupun lebih. Untuk makluman tuan-tuan sekalian, sebanyak 80 bilion unit kain baju dihasilkan di seluruh dunia. Dan angka ini akan terus berkembang. Sesungguhnya industri fashion dan kain baju ataupun pakaian merupakan satu-satunya daripada industri pencemaran yang tertinggi di dunia. Cuba kita lihat video ini. Apakah kesan industri pakaian mengikut nombor-nombor? Kalau kita tengok, sebanyak 68 pound purata baju-baju yang dibuang di Amerika bagi tiap-tiap orang dalam setahun. 85% daripada ini dibawa ke pusat pelupusan ataupun landfill ataupun dibakar di dalam pusat pembakaran atau incinerator. 4% daripada isi landfill di seluruh dunia adalah dipenuhi dengan pakaian dan juga barangan-barangan tekstil. Kalau kita renungkan, sebanyak 700 ya, bukan 70, 700 galon air bersih yang digunakan untuk mengeluarkan satu baju cotton atau satu baju kapas. Ini termasuklah daripada permulaannya kita mengairkan pokok kapas, pengeluarannya, industrinya, kemudian dengan pewarna dan seterusnya, sehinggalah masa kita melupuskannya memakan sebanyak 700 galon air satu baju. Jadi kalau kita buka
almari kita dengan bilangan baju yang ada tu, tengok berapa galen air yang akan mencurah keluar daripada almari baju kita. 2.6% daripada air di seluruh dunia adalah diperlukan untuk mengeluarkan kapas untuk baju lah. Dan 99% daripada pakaian-pakaian yang telah tidak digunakan sebenarnya masih boleh dikital semula. Perusahaan pakaian dan fashion. Industri pakaian dan fashion menghasilkan 10% pengeluaran karbon, merupakan pembaziran air dan mencemarkan sungai dan tali air. 85% daripada hasil kain dibuang setahun mengikut United Nations ECE pada tahun 2018. Mencuci jenis-jenis kain pula menghasilkan banyak plastik mikro ke dalam lautan. Apakah plastik mikro ni? Dia ni plastik kecil-kecil yang digunakan sebagai kertas pasir seolah-olah untuk membersihkan baju-baju daripada kotoran. Perusahaan pakaian menghasilkan lebih dari 500,000 tan pencemaran mikrofiber yang saya nyatakan tadi, yang berakhirnya di laut. Angka ini adalah bersamaan dengan 50 bilion botol plastik setahun. Di samping itu, tuan-tuan, pewarna tekstil juga merupakan penyumbang kedua tertinggi kepada pencemaran air. Cuba kita lihat dalam rajah ini. Di sebelah kanan, tuan-tuan, sisa buangan dari industri pakaian. Pembuangan pakaian datang dari pengeluar dan penjual baju adalah bersamaan dengan 13 juta tan setahun. Ini merupakan 10% dari pengeluaran karbon dioksida lebih dari seluruh penerbangan antarabangsa dan perkapalan di laut. Ini mengikut angka kajian daripada United Nations Environmental Program atau UNEP. Di sebelah kiri pula rajah ini menunjukkan bahawa industri pakaian yang memerlukan ataupun mengeluarkan menjana 1.5 tan karbon dioksida bagi setiap isi rumah dan dalam setahun. Ini adalah bersamaan dengan kita memandu 6,000 kereta dalam setahun. Masya-Allah. Sebab itu hendaklah kita bijak membeli dan selamatkan alam sekitar. Kalau kita tengok lagi di rajah sebelah kanan, tuan-tuan, dapati bahawa 40% daripada baju-baju yang dihasilkan dan dibeli dan di dalam almari dan seterusnya, 40% daripada pakaian-pakaian ini yang boleh dikatakan tidak atau tak pernah digunakan. Seperti apa yang ditunjukkan dalam rajah tadi. Tengok di sebelah bawah, 40% tidak digunakan. Dan di sebelah kanan pula menunjukkan bagaimana kita hendak membeli belah dengan bijak dan selamatkan alam sekitar. Umpamanya baju yang ditunjukkan di sini daripada syarikat Patagonia ini, ya, dia macam dia syorkan supaya tak payah beli jaket ni. Ya, yang pertama,
dia boleh mengurangkan. Kita membuat baju yang baik kualitinya supaya kita tak payah selalu beli sekali. Lepas tu kalau rosak, dia berjanji akan repair baju itu. Seterusnya dia cadangkan supaya dia boleh guna semula, reuse. Kita akan bantu dalam membaiki baju ini supaya anda tak payah beli lagi. Yang kedua, kamu juga boleh jual ataupun bagi kepada orang lain yang lebih memerlukannya. Kita juga boleh recycle, iaitu keluarkan kalau ada kapas, kalau ada butang, kalau ada zip dan seterusnya, dia boleh recycle dan gunakan di dalam baju-baju yang lain. Dan kita berjanji tidak akan masukkannya ke dalam pusat perlupusan ataupun pusat pembakaran. Jadi kita boleh imagine atau fikirkan bagaimana sama-sama kita boleh mengurangkan pembaziran baju-baju, dan juga kita boleh menyelamatkan alam sekitar daripada mengadakan baju-baju seperti ini. Tuan-tuan, ada 4 cara terhadap menggunakan prinsip ethical wardrobe ataupun baju-baju yang beretika. Yang pertama, prinsipnya ialah guna semula, reuse dan repair. Apa yang kita punyai, kita boleh guna semula dan kita boleh repair. Yang kedua, kita juga boleh recycle. Kita boleh wakafkan atau berikan kepada orang lain, ataupun kita beli baju-baju yang baik yang masih yang sudah digunakan, ataupun baju-baju second hand lah katakan. Yang ketiga, kalau baju-baju yang kita gunakan sekali-sekala sahaja, kita boleh beli, kita boleh sewa, dan atau kita boleh pinjam. Dan akhir sekali, hendaklah kita mengkaji dan melihat dengan baik apakah brand ataupun baju-baju yang beretika. Maknanya kita carilah baju yang kualitinya baik, yang boleh kita guna semula, boleh kita dan repair dan seterusnya. Ini adalah 4 cara terhadap pakaian beretika. Tuan-tuan dan puan-puan, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Israel ayat ke-26 hingga 27, innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Ini bermaksud sungguh orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara syaitan, sedang syaitan itu pula adalah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya. Dan lagi, dan berikanlah kepada kerabatmu dan orang miskin serta orang musafir akan haknya masing-masing, dan janganlah engkau membelanjakan hartamu dengan boros dan melampau. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan sebagai peringatan, sila tekan butang like, share, subscribe dan butang loceng. Dan ini akan bantu YouTube untuk memberitahu tuan-tuan bila video yang baru akan diudara. Sekian, terima kasih.